Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati Madam Nur Khairul Izzah dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Baiklah, kumpulan kami iaitu kumpulan ke-7 akan membentangkan tajuk Pandangan Semesta dan Agama Anutan Tamadun Melayu, Islam, Cina dan India. Saya Syazah Nisrin akan membentangkan tajuk Pandangan Semesta dan Agama Anutan Tamadun Islam. Pandangan semesta bagi tamadun Islam terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ia juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan alam. Yang pertama, konsep ketuhanan atau keimanan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi asas pembinaan tamadun Islam, yang mana ia merupakan rukun iman yang pertama. Meyakini Allah sebagai pencipta, penguasa dan pemilik mutlak alam ini yang mengurus, mentadbir dan mengatur semuanya dengan sendiri tanpa bantuan sesiapa. Ia terkandung dalam suatu konsep tauhid, iaitu tauhid uluhiyah yang bermaksud ketuhanan dan tauhid rububiyah yang bermaksud ketuanan. Yang kedua, konsep kemanusiaan. Hamba dan khalifah kerana manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dan hidup di buminya. Kemuliaan adalah atas asas takwa seorang hamba kepada penciptanya, yang bermaksud jika seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan berani untuk melakukan perkara keji atau perkara yang dimurkai oleh Allah. Tidak dinilai berdasarkan warna kulit, keturunan, pangkat, harta dan lain-lain, kerana dalam agama Islam semua manusia pada darjat yang sama, iaitu hamba Allah. Yang ketiga, konsep alam. Merangkumi alam nyata dan alam gaib. Walaupun kita tidak dapat melihat alam gaib dengan mata kasar kita, tetapi kita mesti yakin akan kewujudannya kerana ia daripada rukun iman yang kedua, iaitu beriman kepada malaikat. Islam melihat dunia sebagai dunia sementara atau tempat amalan atau medan dugaan sebelum kita dimasukkan ke dalam syurga atau neraka mengikut ganjaran kita selepas dihisap. Berhubung dengan alam berdasarkan panduan dan peraturan yang telah ditetapkan Allah. Contohnya, kita dilarang membuat kerosakan di bumi. Agama anutan tamadun ini adalah agama Islam. Sumber kepada tamadun ini merupakan Al-Quran, hadis atau sunnah, ijtihad, tamadun dan budaya lain. Islam bersikap terbuka dan menerima selagi tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya akan sambung pembentangan pada hari ini iaitu Pandangan Semesta dan Anutan Agama Tamadun Melayu. Sebelum meneruskan pembentangan pada hari ini, nama saya Fatin Sofia binti Hazrul Nizam. Baiklah, saya akan menerangkan secara ringkas mengenai pengenalan Tamadun Melayu. Tamadun Melayu merupakan tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang secara umumnya dikenali sebagai orang Melayu, dan kelompok ini tertumpu pada beberapa kawasan iaitu wilayah Kepulauan Melayu, Gugusan Kepulauan Melayu Indonesia, Nusantara, Alam Melayu dan Tanah Jawi.
Seterusnya, tamadun Melayu juga mempunyai susunan struktur yang kompleks di mana raja sebagai pemimpin, ulama, pembesar, pedagang dan juga petani. Tamadun Melayu muncul dan mempunyai susunan masyarakat yang kompleks adalah disebabkan terbentuknya teknologi pertanian selain daripada nilai-nilai yang ditunjukkan oleh masyarakat Melayu itu sendiri. Baiklah, kita akan teruskan lagi dengan tajuk Anutan Agama Tamadun Melayu. Seperti mana yang kita tahu, tamadun Melayu sangat sinonim dengan agama Islam. Namun sebelum kedatangan Islam, tamadun Melayu dipengaruhi oleh beberapa pengaruh dan kepercayaan. Okey, baiklah. Pembentukan empayar sebelum Islam. Tamadun Melayu dihasilkan oleh masyarakat Melayu di rantau Asia Tenggara melalui penguasaan teknologi maritim. Kemampuan ini membezakan masyarakat Melayu dengan masyarakat lain yang tertumpu di kawasan pedalaman. Okey, jadi pada masa tersebut, terdapat beberapa pengaruh yang ditunjukkan seperti Candi Lembah Bujang, Borobudur dan Angkor Wat. Hal ini dapat dibuktikan lagi dengan lebih jelas apabila terbinanya Candi Borobudur, yang mana Candi Borobudur dihasilkan oleh masyarakat Melayu sendiri walaupun pada asasnya datang dari tamadun India. Walaupun pada masa tersebut terdapat banyak empayar, namun dua empayar yang terbesar adalah empayar Funan dan Srivijaya, yang mana kedua empayar tersebut menguasai laluan perdagangan di kawasan mereka. Kerajaan Melayu awal yang lain ialah Langkasuka dan Beruas di Malaysia. Tamadun Melayu selepas kedatangan Islam. Bermulanya Islam di tanah Melayu adalah disebabkan perdagangan di mana ia mulai masuk ke tanah Melayu melalui 3 laluan, iaitu laluan perdagangan laut dari tanah Arab dan Parsi, laluan perdagangan darat dari benua India dan laluan perdagangan darat dari tanah besar Cina. Kesan daripada kedatangan tersebut terdapat beberapa perkara yang berubah menjadi lebih teratur dan sistematik. Yang pertama ialah pemerintahan kesultanan menjadi pusat intelektual dan persuratan. Seterusnya, munculnya tokoh-tokoh intelektual dan terhasilnya karya-karya seperti Hikayat Hang Tuah. Seterusnya ialah istana dan masjid sebagai pusat pengembangan ilmu, di mana istana dan masjid adalah tempat pengumpulan semua kumpulan manusia untuk berkumpul dan mempelajari ilmu agama. Ianya juga terkesan daripada segi bahasa, di mana bahasa Melayu memainkan peranan dalam pengembangan ilmu, iaitu bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam mempelajari ilmu hingga ke seluruh kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Kerajaan Melayu Melaka telah membentuk sistem perundangan yang dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka, di mana undang-undang tersebut adalah panduan untuk menjadikan lebih teratur. Undang-undang tersebut juga dibentuk berlandaskan agama Islam dan adat resam penduduk tanah Melayu. Pandangan semesta tamadun Melayu. Pandangan semesta tamadun Melayu banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur keislaman. Namun, terdapat juga unsur daripada agama lain seperti peribahasa, perumpamaan dan amalan kehidupan yang bermatlamatkan kesejahteraan hidup. Yang pertama ialah akidah Islam, di mana orang Melayu sangat mementingkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, meninggalkan segala larangan dan melakukan segala suruhan. Seterusnya ialah ketaatan kepada sultan dan menghormati pemimpin. Seterusnya, berpegang teguh kepada adat resam. Seperti mana yang kita tahu, orang Melayu sangat menjaga adat resam dan mereka mengamalkan dalam kehidupan seharian seperti perkahwinan dan juga kematian. Seterusnya ialah memuliakan orang tua, mengutamakan ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturahim dan saling menghormati. Melalui 3 perkara yang saya katakan sebentar tadi, kita dapat lihat di mana orang Melayu sangat mementingkan nilai murni dan hubungan kekeluargaan. Selain itu ialah meraihkan tetamu. Dan akhir sekali ialah bertimbang rasa. Baiklah, mengapa Melayu sangat mementingkan tetamu? Ia adalah kerana mengikut ajaran Islam, tetamu membawa rezeki kepada tuan rumah. Oleh yang demikian, tetamu sentiasa dialu-alukan dan diraikan dengan sebaiknya. Dan akhir sekali ialah bertimbang rasa, di mana orang Melayu sentiasa mengutamakan perasaan orang lain dalam pelbagai keadaan, dan sikap ini menjadikan orang Melayu tidak mementingkan perasaan diri semata-mata. Agama tamadun India. Dalam sesebuah masyarakat dan tamadun, perbincangan berkenaan persoalan kepercayaan dan nilai menjadi begitu penting dan sesuatu yang pasti dititikberatkan. Keadaan ini berlaku kerana melalui sistem kepercayaan dan nilai itu, ia dapat membentuk suatu identiti tersendiri dalam sesebuah tamadun. Terdapat kepelbagaian agama pada tamadun India, termasuk Hindu,
Buddha, Islam, Sikh, Jaina, Bahai dan Zoroaster. Agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang kekal abadi dan juga diistilahkan sebagai Sanatana Dharma. Kewujudan agama ini amat susah untuk ditentukan menyebabkan pengasas dan tarikh tidak diketahui. Walau bagaimanapun, agama Hindu yang terawal dijumpai ialah pada sekitar 4,000 tahun. Terdapat 6 mazhab yang bergantung kepada dewa-dewi yang disembah oleh penganutnya. Mazhab Saivisme diikuti menurut pandangan dewa mereka yang dikenali sebagai Shiva. Vaishnavisme pula oleh Vishnu, Sakta menurut Dewa Sakti, Kaumaran Dewa Muruga, Dewa Ganesha untuk mazhab Ganapatiya manakala Dewa Surya bagi mazhab Sauram. Bahasa yang digunakan untuk menyebarkan agama ini ialah Sanskrit dan juga Tamil. Rakan-rakan sekalian, mari pula kita lihat pada 5 prinsip yang terdapat dalam agama Hindu. Pertama, mereka yakini pada kewujudan Tuhan yang tunggal. Kedua, manusia itu suci. Seterusnya ialah perpaduan melalui percintaan, harmoni agama dan juga pengetahuan tentang sungai, kitab dan mantra yang suci. Kita pergi pula kepada slide selanjutnya tentang 10 disiplin yang bersifat sejagat yang diyakini penganut agama ini. Awalnya ialah kejujuran yang digelar Satya, kesederhanaan Ahimsa, seterusnya adalah tidak berzina iaitu Brahmacharya, tidak merompak Asteya, kesucian Aparigraha, kebersihan sebagai Shaucha, kepuasan iaitu Santosh, mengaji kitab Swadaya, penjimatan Tapas dan juga doa iaitu puja. Agama Buddha. Siddhartha Gautama telah menjadi pengasas agama Buddha ini pada sekitar tahun 563 hingga 483 sebelum Masihi. Siddhartha Gautama ini merupakan putera Raja Sudandana Gautama daripada suku Sakya di India. Munculnya agama ini setelah beliau mendapat kesedaran selepas bertapa sekian lama di bawah pokok Bodhi semasa beliau berumur 29 tahun. Cahaya kebenaran ini membolehkan Siddhartha ni menyelesaikan kesengsaraan manusia yang menjadi asas kepada persoalan beliau selama ini. Ajaran Buddha ni mengutamakan Dhamma, bahasa Pali atau Dharma, bahasa Sanskrit yang menerangkan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan mulia. Kebenaran mulia dan jalan mulia ni adalah untuk mengatasi sengsara kitaran kelahiran semula. Perbuatan jahat mesti dijauhi untuk menghindari karma. 4 kebenaran mulia ialah yang pertama adalah penderitaan itu universal iaitu dukkha. Yang kedua adalah ada punca segala penderitaan, dukkha samudaya. Yang ketiga adalah penderitaan boleh diatasi, dukkha nirodha. Dan yang akhir sekali adalah ada cara mengatasi setiap penderitaan yang dipanggil dukkha nirodha marga. Segala penderitaan ada puncanya. Buddha menyebutnya sebagai roda empirik yang mengandungi 12 rangkaian iaitu kecuaian, kecenderungan, kesedaran tentang kuasa karma, nama dan bentuk, 5 deria dan minda, hubungan antara deria dengan objek, sensasi, nafsu, bergantung kepada perwujudan, bertekad untuk lahir, kelahiran dan akhir sekali adalah usia tua dan kematian. Ajaran Buddha juga telah mengesyorkan 8 jalan mulia untuk mencapai nirvana. 8 jalan mulia tersebut ialah pandangan yang betul iaitu kefahaman. Yang kedua adalah aspirasi yang betul iaitu cita-cita. Pertuturan yang betul komunikasi. Kelakuan yang betul aksi. Kehidupan yang betul cara hidup. Usaha yang betul, daya usaha. Minda yang betul iaitu mental. Konsentrasi yang betul, meditasi. Dan 8 jalan mulia ini adalah untuk mengatasi sengsara bagi mencapai nirvana.
maka seseorang harus menghindari karma dengan menjauhi diri daripada perbuatan jahat, iaitu meditasi. Kita beralih pula kepada mazhab Hinayana dan Mahayana. Ajaran Buddha ni berkembang semasa pemerintahan Raja Asoka dari tahun 1469 hingga 1539. Dua mazhab utama Buddha ialah Hinayana, iaitu pengikutnya yang dipanggil Theravada, yang menegaskan kehidupan asketik, iaitu zuhud. Dan mazhab ini tersebar di kawasan selatan, iaitu India Selatan, merangkumi Sri Lanka, Myanmar, Thailand dan juga Asia Tenggara. Yang kedua adalah Mahayana. Pendukungnya mengakui pembebasan hanya dapat dicapai melalui bodhisattva, iaitu guru sebagai perantara. Dan mazhab ini tersebar di Tibet, Mongolia, Korea, China dan Jepun. Agama Sikh. Agama ini telah diasaskan oleh Guru Nanak dan ajaran beliau ni diteruskan oleh 9 orang guru Sikh yang tertulis dalam kitab Guru Granth Sahib. Kitab ini jugalah yang menjadi panduan hidup kaum Khalsa atau Sikh ni buat selama-lamanya. Penganut Sikh percaya bahawa Tuhan wujud di mana-mana jua dan dialah yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Gobind Singh tahun 1675 hingga 1708 adalah guru terakhir dalam sejarah Sikh. Beliau ni turut memperkasa identiti Sikh dengan memperkenalkan persaudaraan Khalsa dengan memakai 5 simbol utama, iaitu kesh, rambut panjang, kara, kelang besi, kancera, seluar jerut, kangga, sikat dan juga kirpan, iaitu pedang kecil. Penganut ni dikehendaki hormati simbol 5K ni demi kesejahteraan hidup dan penerimaan agama Sikh. Agama Islam. India telah diperintah oleh pelbagai dinasti kerajaan Islam untuk jangka masa yang agak panjang. Antara kesan yang dapat dilihat ialah terdapat 150 juta penganut agama Islam di sana. Hal ini menjadikan bilangan penduduk Islam sebagai kedua teramai selepas penganut Hindu. Taj Mahal telah menjadi bukti seni bina unggul akibat daripada pengaruh Islam pada tamadun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nur Syamimi binti Muhammad Jalani ingin membentangkan tentang pandangan semesta tamadun India. Secara umumnya, pandangan semesta tamadun India ini bergantung kepada falsafah dan pegangan agama masyarakat India. Di dalam tamadun ini, Hinduism merangkumi idea agama, falsafah dan budaya. Hinduism mengandungi amalan kepercayaan kepada kelahiran semula, Tuhan yang mutlak, peraturan sebab dan akibat, mengagungkan keadilan dan keinginan untuk melepaskan diri daripada kelahiran dan kematian. Dan di dalam tamadun India ini juga, agama merupakan suatu amalan hidup. Jadi, kita akan teruskan dengan pandangan semesta di dalam tamadun India. Yang pertama adalah sifat penerimaan. Sejarah India yang dibahagikan kepada 3 zaman, iaitu zaman purba, zaman pertengahan dan zaman moden atau masing-masing dikenali sebagai zaman Hindu, Muslim dan British, telah menyaksikan kedatangan penduduk-penduduk baru dan kemunculan budaya, tradisi, agama, falsafah, bahasa, idea dan sistem baru. Tamadun India dapat meresap, mengubah, suai dan kekal dengan elemen-elemen dari dalam dan luar India. Semuanya ini membentuk suatu masyarakat berbilang budaya, agama dan kumpulan etnik dan sub-etnik di samping terdapat perbezaan berdasarkan kasta, kawasan dan bahasa yang masing-masing membuka ruang dan peluang bagi pembahagian masyarakat. Kepelbagaian dalam masyarakat menyumbangkan unsur-unsur kontradiksi seperti kebaikan dan keburukan, toleransi dan tidak bertoleransi, persamaan dan perbezaan, keadilan dan ketidakadilan dan perasaan khawatir dan tidak dipedulikan. Tetapi masyarakat India tidak berpecah belah dan tidak menimbulkan keadaan huru-hara walaupun beberapa perubahan antaranya dilakukan dengan kekerasan dan bukan secara sukarela. Masyarakat India kekal dengan kestabilan walaupun terdapat zaman-zaman yang menyaksikan perubahan pesat dan radikal kerana serangan luar. Hal ini berlaku demikian kerana pandangan semesta India yang menekankan perpaduan dalam kepelbagaian dan dibantu oleh organisasi sosial yang menerima pelbagai unsur
sambil menentang perubahan-perubahan. Seterusnya adalah relevansi kepada Malaysia. Malaysia dan India mempunyai banyak persamaan bukan sahaja dalam unsur kepelbagaian kaum, budaya dan agama, tetapi juga dalam pandangan semesta. Sehingga akhir 1960-an, masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, iaitu Melayu, Cina dan India memegang pandangan semesta organik dan menerima segala unsur masyarakat sama ada yang serupa atau berbeza. Dari segi demografi, kaum-kaum ini mendiami kawasan-kawasan yang berbeza sama ada menetap di perkampungan, peladangan dan bandar, dan kaum-kaum ini kurang berinteraksi. Mereka yang menetap di bandar menyaksikan pertemuan dan pertembungan pelbagai budaya dan tradisi. Perbezaan diterima sebagai suatu realiti sosial. Kebolehan pandangan ini untuk menerima elemen-elemen berbeza dan berkonflik dalam sistem memberi satu wawasan luas dan kuasa untuk berasimilasi dan bertoleransi. Terdapat perpaduan antara kaum, etnik dan interaksi antara kaum berlangsung dengan penuh bertanggungjawab. Dalam analisis terhadap tamadun India, terdapat kemunculan 3 prinsip asas yang penting bagi masyarakat pelbagai kaum dan budaya. Pandangan semesta organik membenarkan penerimaan penuh kepelbagaian, perbezaan dan kontradiksi, tetapi pandangan semesta atomistik mengajar orang-orang India mentoleransikan kepelbagaian dan perbezaan dan menolak kontradiksi. Jadi, di India moden terdapat penerimaan toleransi dan penolakan penerimaan. Di Malaysia juga terdapat penerimaan kepelbagaian dan perbezaan pada sebelum tahun 1970. Tetapi, ia berubah menjadi toleransi, kepelbagaian dan perbezaan dan penolakan kontradiksi secara pilihan pada zaman berikut. Di sini juga kita menyaksikan penolakan dan penerimaan. Jadi, Malaysia mula mengambil perdebatan semesta atomistik daripada tamadun India, iaitu toleransi kepelbagaian dan perbezaan dan penolakan kontradiksi. Pendekatan semesta yang terakhir adalah sifat toleransi. Pandangan semesta organik ini mengalami perubahan selepas kedatangan kuasa British ke India. Dasar memperkenalkan pendidikan Inggeris dan usaha-usaha yang dijalankan oleh mubalik Kristian telah mempengaruhi pemikiran dan perasaan orang India. Mereka mulai menyedari beberapa kelemahan dalam masyarakat, terutama dalam aspek sosial dan agama, lalu mengambil tindakan untuk memperbaharui masyarakat. Mereka melihat masyarakat secara kritis dan dari sudut pandangan rasional, dan apa-apa saja yang difikir tidak selaras dengan unsur rasional dan saintifik akan ditentang. Masyarakat India beransur-ansur menerima pandangan semesta atomistik yang mementingkan persamaan, persetujuan dan keharmonian. Sekian, terima kasih. Seterusnya, agama dan kepercayaan di dalam tamadun Cina terbahagi kepada 5 bahagian. Pertama, Confucianism. Confucianism diasaskan oleh Konghucu. Ajaran ini bertitik tolak dari pengalaman hidup beliau pada zaman kekacauan dan penindasan pihak berkuasa. Di samping itu, ianya bertujuan membentuk disiplin dan ketaatan di dalam diri penganutnya untuk mencapai matlamat tertinggi sebagai manusia teragung. Terdapat 5 nilai akhlak yang utama di dalam ajaran Confucianism, iaitu Ren, Li, Yi, Je dan Xin. Selain itu, 5 hubungan sosial ajaran ini ialah Juncheng, Fuqi, Fuzi, Xiongli dan yang terakhir, Pengyo. Kedua, Buddhism. Ajaran ini meresap ke dalam masyarakat Cina sejak abad ketiga sebelum Masihi ketika pemerintahan Maharaja Ming. Ianya masih lagi berkekalan kerana pada awalnya mendapat sokongan kuat masyarakat bawahan. Buddhism dikatakan sebagai satu cahaya penerang dalam kehidupan masyarakat Cina ketika itu kerana mereka berada di dalam peperangan. Buddhism menekankan penganutnya untuk hidup bersederhana dan tidak tamak. Ajaran ini telah melahirkan 2 tokoh utama, iaitu Kuan Yin dan Amitabha. Terdapat 4 kebenaran mulia di dalam ajaran ini, iaitu dukkha yang bermaksud penderitaan,
samudaya yang bermaksud sebab penderitaan, dirada yang bermaksud nafsu yang membawa penderitaan, dan marga yang bermaksud cara memadam nafsu keinginan. Ketiga, Taoism. Ajaran ini diasaskan oleh Lao Tzu dan Chunzu. Tao bermaksud cara ataupun jalan bagi mencapai keharmonian dengan alam semesta. Ajaran ini berkonsepkan manusia menarik diri dari jalan kejahatan dan mencari kebahagiaan. Tambahan pula, Taoism tidak bersetuju dengan kerajaan dan menganggap undang-undang akan menimbulkan keganasan di dalam kehidupan manusia. Di dalam ajaran Taoism terdapat dua aspek utama. Yang pertama, ketuhanan. Mereka percaya bahawa wujudnya roh dan dewa di dalam alam ini dan percaya dengan konsep Tao dan Te. Kedua, aspek kemanusiaan, iaitu memiliki sikap Wu Wei dan melakukan penyembahan serta pemujaan untuk memohon perlindungan daripada pemilik alam. Keempat, Maoism. Ajaran ini dibawa dan disebarkan oleh Mo Tzu ataupun dikenali sebagai Mozi. Idea serta pemikiran Mo Tzu telah pun dibukukan di dalam salah satu karyanya, iaitu The Works of Mozi. Elemen terpenting yang terdapat di dalam ajaran ini adalah cinta universal, menekankan kemakmuran untuk semua dan berjuang bersama menghancurkan kejahatan. Antara konsep yang diketengahkan di dalam ajaran ini ialah kasih sayang sejagat, mengecam sikap suka berperang, menyerah kepada nasib dan mengutamakan golongan cerdik pandai. Asas utama bagi ajaran Maoism ialah mementingkan persamaan sesama manusia dan seorang pemerintah perlulah memiliki nilai moral yang tinggi di dalam diri mereka. Kelima dan terakhir, agama Islam. Menurut catatan dinasti Sui, telah ada penempatan orang-orang Arab di sekitar pelabuhan China. Catatan rasmi dinasti Tang menunjukkan bahawa Islam dibawa oleh Khalifah Osman bin Affan dan telah pun sampai ke Chang'an ataupun Xi'an ketika itu. Terdapat dua cara kedatangan Islam ke tanah China, iaitu melalui jalan laut dan yang kedua melalui jalan darat. Antara sumbangan agama Islam kepada tamadun Cina ialah ilmu astronomi, ilmu matematik, ilmu pelayaran, ilmu perubatan dan ilmu seni bina. Antara tokoh-tokoh Islam pula ialah Laksmana Cheng Ho, Yusuf Maju, Liu Je dan Yusuf Madesing. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan. Baiklah, sekarang kita beralih kepada pandangan semesta tamadun Cina. Pandangan semesta tamadun Cina mempunyai 7 konsep. Konsep yang pertama iaitu konsep Tian. Konsep Tian ini merupakan pemujaan nenek moyang dan Tian iaitu langit. Konsep Tian atau langit sebagai makhluk yang unggul yang menguasai nasib seseorang telah wujud sejak dinasti Zhou lagi. Konsep ini juga menjadi satu falsafah politik yang berkesan iaitu Mandate of Heaven. Prinsip ini merupakan prinsip moral tertinggi dalam alam semesta serta dalam konteks etika Confucianism. Konsep kedua pula ialah konsep Dao atau Tao. Dao atau Tao ini pada awalnya bermaksud jalan atau lorong. Sebelum kedatangan falsafah Konfusius, Dao digunakan untuk menunjukkan sesuatu jalan, cara kelakuan serta tabiat sama ada baik atau buruk. Selepas kedatangan Konfusius, para pengikut Daoism menggunakan maksud metafizik yang merujuk kepada keseluruhan alam semesta. Menurut Konfusius, konsep Dao merupakan konsep tata tertib moral atau sesuatu set peraturan etika yang mesti dipatuhi oleh seseorang. Konsep ketiga pula ialah konsep Taiji, Yin Yang dan Wuxing. Kitab I Ching iaitu The Book of Change menggunakan konsep Taiji untuk merujuk kepada kenyataan muktamad yang mana tiada sebarang batasan bagi diri Taiji. Dua kuasa kutub Yin Yang dihasilkan menerusi perubahan Taiji. Wuxing iaitu 5 unsur. Yin mewakili
sifat perempuan seperti pasif, sejuk, gelap, basah dan lembut. Manakala yang pula mewakili lelaki seperti aktif, panas, cerah, kering dan keras. Yin yang disifatkan sebagai proses pusingan atau putaran yang timbul dan tenggelam tanpa pengakhirannya. Konsep keempat pula ialah konsep perpaduan antara Tian dan Insan, juga dikenali sebagai Tian Re Hiyi. Konsep ini terbentuk berdasarkan sesuatu penyataan bahawa insan merupakan sebahagian daripada Tian. Segala kesalahan yang dilakukan oleh kerajaan duniawi menghasilkan manifestasi fenomena luar biasa dalam alam semula jadi sebagai tanda kemarahan Tian dan amaran kepada kerajaan berkenaan. Konsep kelima pula ialah konsep Ren atau Zhen. Konsep ini merupakan konsep asas dalam sistem etika masyarakat Cina. Ren yang bermaksud perasaan kasih sayang merupakan sifat kemanusiaan atas dasar simpati dan persahabatan antara manusia. Dengan memahami Ren, seseorang itu diyakini dapat mendisiplinkan dirinya untuk bertindak mengikut norma sosial dan adat istiadat yang dianggap betul dan mulia dalam masyarakat. Zong yang bermaksud berusaha bersungguh-sungguh untuk mengawal perasaan dan keinginan supaya tidak melakukan kepada orang lain sesuatu yang dia sendiri tidak mengingininya. Konsep keenam pula ialah konsep Chung. Chung ialah doktrin kesederhanaan dan doktrin pertengahan yang berkaitan personaliti yang ideal dalam mazhab Confucianism. Konsep ini juga mengenai sifat kebaikan, kesederhanaan dan kebiasaan. Bagi menjadi seorang Chung, perlu berbudi bahasa dan bermurah hati. Selain itu, berpengetahuan, berkebolehan dan memiliki kebijaksanaan mengatasi sebarang masalah yang dihadapi dan sanggup melaksanakan tugas yang dibebankan. Dalam bidang moral, konsep Chung ini perlu diaplikasikan kepada setiap emosi dan setiap nafsu. Chung dapat dicapai dengan cara mencari keputusan yang betul tanpa gangguan daripada emosi. Konsep yang terakhir pula ialah konsep 5 hubungan. Konsep ini menggambarkan nilai etika dalaman yang perlu diperkukuhkan sesama manusia bagi menjamin kesejahteraan sosial. Konsep ini sentiasa diajarkan kepada generasi muda atau kanak-kanak dan hubungannya sesama manusia. Hubungan ini berbentuk dua hala yang memberi faedah kepada kedua-dua belah pihak.